Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sama balik kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam haji dan umrah lah, fasa ke-13 lah. Kita baca dah dua perkara lah. Dua perkara. Pertama, haram tutup kepala dah. Dah hotelnya muka lah. Yang kedua, haram tak boleh pakai wangi-wangi ya. Wangi-wangi tak boleh. Dan ini ketiga pula kita nak bicara. Di antara yang diharamkan bagi orang berihram yang lelaki atau lainnya memakai minyak rambut. Bukan minyak wangi saja, minyak rambut pun tak boleh dah. Kepala, minyak rambut kepala seluruhnya atau sebahagiannya. Sebahagiannya pun tak boleh juga. Sekalipun selai atau selai janggut selai rambut atau selai janggut, sekalipun janggut perempuan atau kumis. Maksud retin kalau ada ada janggut atau pada bisak retin pun tak boleh juga. Bulu kening pun tak boleh dan sebagainya. Dia ada pada batas mukanya. Dikosakkan menumbuhkan atau menjadi perhiasan dirinya. Sekalipun tidak dibubuhi wangi-wangian seperti minyak kelapa, minyak zaitun dan minyak lilin yang dipanaskan. Minyak lemak sapi dan minyak biji-bijian, kita macam minyak rambut lah. Fungsi macam minyak rambut. Nak mengemaskan ya. Untuk mencantikkan. Jadi benda tu dikira baca pakai minyak rambut lah. Tak boleh lah dah. Tapi tidak diharamkan susu sekalipun berasal dari minyak lah. Hikmah diharamkan memakai minyak dan wangi-wangian kerana dengannya orang akan merasa sedap dan jadikan alat kecantikan. Itu maksud utama, alat kecantikan dah. Yang seperti itu tidak layak bagi orang berihram yang rambutnya kusut masai. Jadi orang ihram ni bukan nak tunjuk semak biarkan dalam kusut masai tu makna dah. Dan berdebu seperti diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Jadi tak boleh lah. Kalau kira tak usah cara semak-semak dah. Kita nak tunjuk hina diri, lemah diri, bukan nak tunjuk handsome ke apa lah. Ataupun comel dah. Masuk ihram ni lah. Al-muhrimu ash'athun aghbarun. Orang berihram itu kusut masai lagi berdebu dah. Bukan nak suruh tunjuk semak dah. Tidak haram memakai minyak pada kepala yang botak. Tapi pada botak, dia pakai minyak setiap mana pun dia tidak mengemas rambut dah. Pada dagu anak yang menjelang remaja yang tak ada janggut lagi dah. Pada rambut yang tumbuh di dahi dan pipi. Rambut tumbuh di dahi dan pipi tu dia kira bukan rambut dah. Pada bulu tubuh selain daripada rambut bawah dah. Pada janggut dan kumis. Tak apa janggut kumis tak ada. Atau dan jambang. Pula dah. Haram menyaki gitulah. Dia kata tak apa situ nak. Tak siapa haram lah. Haram menyaki rambut kepala dari yang serupa itu seperti janggut. Janggut ni saat ni kata kumis dan jambang tak. Tak boleh dah sebenarnya janggut tak boleh. Dia bukan khusus bagi orang berihram ni. Kerana berlaku juga bagi yang bukan berihram menyaki rambut orang yang sedang berihram. Seperti juga hukum mencukurnya. Jadi serupa lah kira sebenarnya. Rambut ke janggut ni sekali ke. Jambai kumis ni kira nak kalau kemah tu macam minyak-minyak ni susmak ya, serupa lah kira dah. Dan boleh bagi orang ihram memakai minyak kalau tidak sampai kena janggutnya atau jambang atau kumisnya. Tak kena janggut, tak kena rambut. Ini gah ni rasanya. Gitulah kitab pun. Tu sebab itu kitab pertama kena ngaji tok guru sah. Yang keduanya dan kita taksub Kadang tinggal pakai dia jatuh istilahnya jatuh ayat ni. Padahal ayatnya tak boleh tiba-tiba kata jadi boleh dah. Dia kata haram jadi tidak haram dah. Jadi kiranya molek ni tak usah lah kira haram berlaku. Senang dah. Kalau kita nampak macam nak bersemak-semak dah. Tidak makruh membasuh kepala, barulah pergi pada tidak makruh. Saat ni kita kira haram dah berlaku dah. Senang-senang dah rambut ke apa-apa, jambai kumis ke, kalau masuk je macam nak nyemak dah.
Nak kilak-kilak dah. Serupa dengan rambut juga dah. Tidak makruh membasuh kepala dan tubuh dengan daun tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk mengeramas kepala seperti daun bidara kerana untuk menghilangkan daki. Berbeza dengan minyak. Jadi pakai daun bidara ke apa ni macam sabun lah dah. Yang macam sabun tanggal daki dia. Beza dengan minyak yang akan menambah subur tumbuh rambut yang serupa dengan minyak wangi-wangian lah. Dan hendaknya tidak membasuhnya dah. Gini dah, jadi kita kalau kita pakai sabun macam sabun ke ataupun macam daun bidara sana jenis pos sabun nak suci nak cuci lepas tu kita jiru kita hilang dah, bukan nak pakai tubuh kita straight. Tapi kalau lah wangi-wangi ke minyak wangi minyak rambut ke apa dia nak lekat situ dah. Nak semak lekat tu bukan nak cuci tubuh, nak selamat nak suruh semak dengan benda yang dipakai semak dia comel dan wangi menarik dah. Dengan pakai minyak wangi dan minyak rambut dah. Dan apabila dibasuhnya hendaklah dengan perlahan-lahan. Jadi kalau daun bidara ni kalau pakai macam sabun lah ataupun daun bidara, kalau nak basuh kena perlahan-lahan agar tidak tercabut selajua pun rambutnya. Jangan buat kasar lah, jangan cuai dah. Makruh bagi orang berihram bercelak umpamanya dengan batu celak yang tidak berbau wanginya. Jadi makruh kalau celak dah. Yang tidak berwangi, kalau wangi-wangi tak boleh lah jadi macam minyak wangi. Kalau tidak kerana sakit mata, kerana dianggap sebagai alat kecantikan juga. Kalau alat kecantikan dia jadi macam makruh. Berbeza dengan bercelak dengan bahan ubat bagi orang sakit mata, kerana tidak dianggap alat kecantikan. Kalau berubat, bukan cantik. Kecantikan tak usah lah. Pakai minyak rambut ke minyak wangi tu nak suruh cantik, nak suruh semak, nak suruh menarik dah. Menarik perhatian dah. Sedangkan umrah haji ni kita nak tunjuk hina diri, bukan nak tunjuk semak, nak tunjuk tarik perhatian orang dah. Boleh bagi orang berihram membuang darah dengan bersungguh, iaitu dengan berbekam ni. Berbekam. Kalau rambutnya tidak sampai terpotong. Kalau nak bekam pun kalau tak sampai tahap potong tak apalah. Tapi kalau kepala biasanya kena kerat dulu lah. Tak boleh lah dah. Kalau tidak sampai tubuh ke belakang ke apa ke tempat lain, tak sampai kerat rambut tu, potong cabut rambut ke apa, bulu ke apa, tak apalah. Dan boleh membuang kotoran-kotoran yang ada pada kepala atau janggutnya dan menyisir rambutnya dengan perlahan-lahan. Kalau menyisir rambut slow-slow dah. Nak buang benda kotor di kepala janggutnya kena perlahan-lahan, jangan cuai lah. Lebih kurang biasa dah. Jangan kalau kasar ganah tu nampaknya macam sengaja lah. Agar tidak tercabut rambutnya dah. Maksudnya kita buat slow-slow, kalau tercabut tak sengaja tu slow-slow cabut juga nak kan. Tapi kalau kita memang cara kita tu kasar, cabut tu cuai kita kena fidyah lah dah. Dan kalau tercabut rambutnya pada saat menyisir dan timbul keraguan apakah tercabut kerana sisiran atau tercabut dengan sendirinya, tidaklah wajib bayar dam. Kalau was-was, aku cabut ni kerana kasar aku kau. Kena sisir rambut kau ataupun cabut sendiri dah. Jadi kadang orang setengah orang ni memang mudah cabut dah. Pasal dia rambut yang mudah gugur. Jadi tidak wajib bayar dam selagi dia tak yakin betul-betul dia ni dengan cuai dia sendiri dah. Makruh menggaru rambut dengan kuku dan tidak makruh dengan hujung jari dia. Hujung jari. Dan tidak makruh menggaru, jadi kuku ni maksudnya kuat lah garu dah. Dia boleh menyebabkan tercabut bulu rambut ke apa dah. Kalau hujung jari tu maksudnya tak guna kuku lah, tidak kuat lah gitu maksudnya. Dan tidak makruh menggaru tubuhnya yang tidak ada rambutnya sekalipun dengan kuku. Tapi kalau garu tempat lain tidak ada rambut tu, bolehlah kata dah. Demikian dapat difahami dari huraian dari dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli lah. Itu perkara yang ketiga, rambut, minyak rambut kepada. Yang keempat, di antara yang diharamkan laki-laki dan lain-lainnya membuang rambut kepala dan atau lainnya dengan mencukur atau menggunting atau mencabutnya atau menghilangkannya dengan kuku tangan dan kaki. Atau kuku orang berihram yang lain dengan memotong dan sebagainya sekalipun sebahagiannya dari kuku dia. Dia buat kuku tak juga. Dari kuku kakak. Gini. Atau menggunting atau mencabutnya rambut gapo dia. Atau menghilangkan kuku tangan dan kaki tak boleh juga dah.
Atau kuku orang yang berihram yang lain dengan memotongnya dan sebagainya, sekalipun sebahagiannya dari kuku dia, potong sebahagian daripada kuku betul juga. Kerana Allah berfirman, wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kamu mencukur kepalamu dah. Dikiaskan rambut dengan bulu tubuh. Mazhab kita ni kias lah, mazhab lain tu bulu tubuh tak Nabi kata rambut je lah. Jadi kita ni kata bulu tubuh pun serupa dengan rambut. Dan kuku, serupa dengan kuku pun kias jugalah. Dia tidak jelas dari segi dalil Quran ni. Kerana dengan menghilangkan rambut dan kuku tidaklah layak bagi orang berihram yang rambutnya harus kusut masai dan tubuhnya berdebu dah. Gitulah. Tapi kalau cabut sikit-sikit tak sengaja tu janganlah kita anggap kena ada fidyah dah. Tetapi boleh mencabut rambut yang tumbuh pada matanya yang menyakitkannya. Dah. Sampai ganggu dah. Sekalipun sakitnya tidak begitu berat. Dan memotong bulu keningnya yang panjang menutupi penglihatan matanya. Maka boleh memotong yang seperti ini yang dikiaskan dengan orang yang mempertahankan dirinya. Jadi siapa kau sakit nusuh ke dia, boleh cabut. Tapi tak pelik lah. Jagalah tekad nak tunggu musim haji ihram tu baru nak kerak dah. Nak kerak sebelum ihram lagi lah. Mana dia panjang nak kalau naik ke mata pun dah. Boleh pula memotong kuku yang pecah, yang hampir tanggal jika menyakitkan. Kalau tak kerak kan sakit. Sekalipun sakitnya tidaklah begitu berat. Dan tidak wajib bayar fidyah. Seperti orang yang memotong jarinya yang ada pada jari itu rambut dan kuku dia. Seperti orang menyayat kulit yang ada pada kulit itu rambut dia. Jadi, dia sebenarnya bukan boleh kulit kan. Tapi dia ni, dia kau kapur potong jari putus nak cabut boleh cara tangan kau. Ataupun kulit nak cabut kulit boleh kulit kau. Kalau ada rambut sekali mana pun bukanlah matlamatnya boleh kulit tu. Tapi nak cabut tu. Boleh-boleh nak berubah lah. Jadi orang ni tidaklah wajib bayar fidyah, tak wajib lah bayar fidyah. Yang kelima dia. Yang kelima, di antara yang diharamkan bagi orang berihram adalah melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama. Sekalipun hanya dengan melihat perempuan, kalau disengajakan lagi dengan syahwat. Dan haram bagi orang lain memberikan kesempatan bagi yang berihram memperbuatkannya, dan sekalipun antara dua tahallul. Antara dua tahallul ni. Tahallul awal, tahallul sani ni. Dan sekalipun tidak sampai keluar sperma, sekalipun dia tak boleh syahwat. Tapi tidak wajib dan terkecuali pada perbuatan pendahuluan senggama yang disertai dengan berbasyarah, yakni menjamu sahaja ni. Tapi kalau perbuatan itu dengan syahwat lah dah. Dengan kalau setuh saja tidaklah. Kalau dengan syahwat, setuh syahwat juga ni. Tengok dengan syahwat ke apa. Ketahuilah setiap yang melanggar yang diharamkan disebutkan di atas wajiblah membayar dam, ialah dam takhir pilihan. Dan atau dam takdir yang disesuaikan dengan nilainya. Kalau memakai kain yang diharamkan atau memakai wangi-wangian atau memakai minyak di kepala atau janggut atau menyentuh perempuan dengan membasyarah lagi dengan syahwat. Bersyarah saja setuh tak apa, setuh dengan syahwat tu. Sekalipun tidak sampai keluar sperma atau mengeluarkan sperma dengan tangannya atau dengan tangan orang lain lalu keluar sperma, wajiblah membayar dam. Jika yang dikerjakan itu dengan sengaja dan tahu akan haramnya lagi dengan keinginannya sendiri, barulah dia kena bayar dam lah. Tapi kalau dikerjakannya kerana lupa haramnya atau kerana dipaksa oleh orang atau kerana tidak tahu haramnya atau wangi-wangian yang disentuh itu dalam keadaan basah, tidaklah wajib dam kerana uzur dia. Jadi kalau you teringat, tak sengaja tak teringat, atau kerana terpaksa ke, atau kerana tak tahu haramnya dah, dia jahil nak kan. Ataupun wangi-wangi itu sentuh dia pakai basah tapi tersentuh bukan sengaja. Dah tersentuh mana-mana tempat ada wangi-wangi lah. Jadi dia tu dimaafkanlah. Jika diketahui haramnya dan tidak diketahuinya kerana memperbuatnya, maka ia wajib bayar dam. Dia tahu haram tapi tak tahu kena dam tu, kena juga dam ya. Kecuali tak tahu langsung dam tu kena dam setelahnya. Kalau tahu haram pakaian yang dipakainya sudah dipakainya, wajiblah menanggalkannya dengan segera. Kalau dilambatkannya sedang ia mampu menanggalkannya dengan segera, berdosalah dia dan wajib bayar dam. Dia jahil tak tahu tak pakai-pakai berjahil ni tak boleh.
Dia pakai tiba-tiba orang kaya, demo ni pakai ni kena dam ni, benda dia pun cepat cak. Nah, jadi dia tak kena dam lah. Tapi kalau dia dia tangguh lagi dah. Lepas ni lah pecah dah. Dia melambat-lambat ke pecah benda begitu, dia kena bayar dam lah. Dalam huraian terdahulu wajib membayar dam bagi memakai pakaian yang bertangkup. Jadi berjahit gitulah. Atau menutup kepala. Tetapi kerana hajat melihara diri dari kedinginan atau kepanasan tidak wajib bayar dam lah. Kali tutup ataupun dia tutup kepala tu kan terpaksa sejuk doa ke gana-gana. Panas doa ke apa, seketika dah. Ikan tetap bayar dam lah. Pendahuluan senggama yang diwajibkan bayar dam kalau sesudahnya tidak diiringi dengan senggama dah. Tapi kalau terjadi senggama, maka termasuklah dalam pendahuluan senggama kerana pembayaran kafarah senggama iaitu seekor unta. Dalam huraian yang terdahulu diterangkan tidaklah wajib dam kalau melihat perempuan dengan syahwat atau menciumnya dengan syahwat dengan lapik. Sekalipun dalam kedua masalah ini menyebabkan tuas sperma. Ada kata kena dam, ada kena fidyah. Tapi harinya tak boleh dah. Wajib dam kalau menghilangkan sekurang-kurang 3 helai rambut atau 3 kuku. Kalau selai rambut fidyah lah. Kalau 3 helai rambut tu dam. Atau 3 kuku atau lebih dari separuh dari 3 helai rambut dah. Dan 3 buah kuku dengan berturut-turut, yang ini dihilangkannya dalam satu waktu dan pada satu tempat dah. Sekalipun dihilangkannya dengan lupa, bahawa ia dalam keadaan berihram atau lupa haramnya atau jahil tentang haramnya dah. Kena juga kalau banyak dah. Dalam keadaan terangkan setiap yang diharamkan dalam ihram, baik yang berupa tarafuhat, melapangkan maupun tamattu'at, menyedapkan, seperti memakai kain berjahit yang bertangkup dan memakai wangi-wangian, minyak dan menyentuh wanita dengan syahwat yang dilakukan dalam keadaan lupa atau jahil. Maka lupa dan jahil ini dapat mempengaruhi hukumnya kerana itu tidaklah wajib membayar dam. Kalau lupa atau jahil, tak tahu sekagak lah. Tahu haram tak boleh dah dah. Tapi kalau termasuk itlafat membinasakan seperti menghilangkan rambut atau kuku, maka lupa dan jahil tidak mempengaruhi hukum kerana mengerjakannya tetap wajib bayar dam. Tapi kalau dia banyak lah. Contohnya habis licin rambut atau kuku dah. Jadi doa lalu dah. Tapi kalau yang menghilangkan rambut atau kuku tadi termasuk orang gila atau orang pensan atau anak-anak yang belum mencapai usia memayis, tidaklah wajib bayar dam dah. Dibezakan antara orang yang lupa dan orang yang jahil dengan orang gila, pengsan dan anak-anak kerana orang yang lupa dan jahil masih mempunyai akal yang sempurna ketika melakukan perbuatan itu. Kerana itu ia dianggap sebagai orang yang melalaikan. Cuai lah. Berbeza kalau menghilangkan rambut dengan memotong kulit kepala atau menghilangkan kuku dengan memotong jarinya. Tidaklah wajib bayar dam kerana dimasukkan menghilang kulit atau jari saja, sedangkan rambut dan kuku hanya terikut, bukan yang dimasukkan sebenarnya. Jadi bukan nak cabut rambut, kuku dah. Untuk comel, tapi dia ni ada masalah naik sini ke gapo, koyak kulit ke gapo, ni buih kulit tu ada rambut sama tu kerana kesakitan dan kerana nak berubat. Bukan kerana bercantik-cantik kan lah. Mencukur rambut kerana adanya uzur dikiaskan dengan menghilangkan kuku yang sakit atau luka. Cukur rambut kerana adanya uzur, kita kias dengan apa? Hilang kuku yang sakit atau luka. Kalau ada uzur lah. Sangat rambut tu sakit ke luka, ada penyakit kata kuat ke apa dah, terpaksa lah. Wajib membayar dam dan dianggap berdosa bagi yang mencukur rambutnya tanpa adanya uzur. Dan wajib membayar dam bagi yang dicukur. Dengan syarat kalau masih mampu menolaknya. Dia kena cukur kat orang dah. Kabar naik kat orang tukar cukur dah. Pada hadiah tak cukup lagi dah. Tak boleh nak cukur lagi lah, tak sampai waktunya. Dan juga wajib membayar dam bagi yang tercabut rambutnya padahal ia mampu menolaknya. Kalau ia boleh mampulah. Kerana rambut adalah rahmat amanah Allah padanya, maka wajiblah ia menolak segala yang akan membinasakan rambutnya. Dan kalau tidak mampu menolaknya, maka wajiblah bayar dam bagi yang mencukur. Jadi asal-asalnya orang kena cukur, tiba-tiba orang dia kena paksa dia. Orang mencukur tu kena bayar dam bagi kena cukur dah. Dan boleh orang yang dicukur meminta kepada orang yang mencukur membayar dam kerana ibadah menjadi sempurna dengan bayar dam. Kali dia kena paksa dia nak kena kotak arak mana nak pakai kepala tak, dia nak buat gapo nak habis dah potong. Jadi dia tu bukan dia pisau dah. Orang paksa dia ni lembek. Tu gagah man tak boleh tolak dah. Ketahuilah dam itlaf. Kata binasa kat ni dan tamattu'at. Menjedakkan tidak dapat digabungkan terkecuali jika jenisnya sama seperti memakai wangi-wangian dan memakai kain yang bertangkup.
2 kali dia atau lebih mencukur rambut, kepala dan janggut dan semua bulu tubuh pada satu waktu dan dalam satu tempat dan tidak diselangi dengan membayar kafarah. Kalau dia cabut rambut bayar kafarah, tiba-tiba cabut pula lepas tu dah bayar kafarah pula. Jadi tidak perlu bayar dam lah. Dam ni lebih mahal lah dah. Dan tidak ada dapat dijadikan gantian setimpal kerana semua itu dihitung hanya satu jenis saja. Kerana itu damnya tidaklah berbilang-bilang dah. Kalau dia buat banyak kali pun kira sekali dam lah. Cabut rambut banyak kali, lebih daripada kali, 4, 5, 10 kali ke apa pun, kira damnya sekali. Dam tu tidak berbilang. Yang satu sudah mencakupi yang lain-lainnya. Namun kalau bersenggama, rosaklah ibadahnya lah. Terjadilah haji tahun tu dah. Kalau sudah bersenggama, kemudian bersenggama lagi, maka dam yang kedua tidak dapat digabungkan dengan dam yang pertama kerana berlainan jenisnya. Senggama yang pertama wajib bayar dam seekor unta dan senggama kedua wajib bayar dam seekor kambing. Dia lain pula. Dam yang pertama dan kalau macamnya berbeza-beza, umpamanya mencukur rambut dengan mengerak kuku, maka damnya juga dua selama perbuatan itu tidak sama seperti memakai kain yang berjahit, yang bertangkup, yang dibubuhi dengan wangi-wangian. Jadi kalau cukur rambut suku, lepas kerak kuku dia jadi suku lah. Damnya juga lah selama perbuatan itu tidak sama seperti pakai kain yang berjahit, yang bertangkup, yang dibubuhi dengan wangi-wangian atau diusap kepalanya dengan wangi-wangian atau menyentuh wanita tanpa lapik dengan syahwat. Dikala hendak bersenggama, maka dalam bentuk di atas tidaklah berbilang-bilang damnya. Kalau berbeza cukur rambut suku, kerak rambut, kerak kuku, dua lah. Gini. Kalau benda tu sama, cukur rambut dan kerak kuku sama. So lah. Tapi kalau campur dengan pakai berjahit, benda lain dah, suku lah. Jadi dua dam lah. Dah. Tapi kalau berjahit dengan bubuh wangian atau berusak kepala dengan wangian, jadi atas tu wanita tanpa lantik dengan syahwat, jika hendak bersenggama, maka bentuk di atas dia sokar lah. Pasal benda tu hampir sama dah. Cukur rambut dengan kuku sama. Lepas tu berjahit, lepas tu bau wangian pada pakaian tu sama dah. Usap kepala wangian, atau bubuh wangi-wangi, pakai baju bertangkut, ini bubuh wangi-wangi atas pakaian tersebut dah. Ataupun usap kepalanya dengan wangi-wangian, serupa lah. Atau menyentuh wanita tanpa lapik dengan syahwat nak bersenggama. Campur nak bersenggama tu, dia kira satu dah damnya, tidak kira suku dah. Benda sama dah. Dan berbilang-bilang kerana berbeza-beza tempat bercukur atau tempat memakai kain. Tapi cukur dan pakai pakaian itu suku dah. Tak sama lah. Atau dua kali memakai wangi-wangian atau berbeza waktunya sekalipun diselangi dengan membayar kafarah. Tapi kalau benda tu berbeza-beza tempat, masa, jadi benda tu berbeza kara, jadi kena dua kara lah. Fidyah ada denda je lah. Walaupun diselangi dengan membayar kafarah, yang diniatkan kafarah itu untuk dam perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang lah. Kalau niat akan datang setahun mana pun, dia kira hak buat pertama lah. Dia bayar tu lepas dah. Dan akan datang dia bayar suku lah. Dan juga dam tidak dapat digabungkan seperti dam perburuan dengan dam pemotong pohon kayu dah. Jadi buru suku, potong pohon kayu ni suku dah. Dam lain lah. Dan yang wajib di sini ialah binatang yang dapat dijadikan korban, baik dari segi sifatnya maupun dari segi usianya. Memadailah seekor kambing atau seekor unta atau sapi, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu mudah sekali lah. Atau fakir sebanyak 3 sok. Ini hak paling mudah lah. 60 orang miskin. Ataupun 3 sok orang miskin. Dan setiap orang mendapat setengah sok. Setengah. Atau berpuas 3 hari. Paling rendah sekali berpuas 3 hari nak ganti benda ni dam dia dah. Membayar dam boleh memilih antara mengerjakan salah satu dari 3 macam takdir tak wajib ni. Kalau kaya kak, ambil lah modalnya tak. Tapi tidak wajib pilih hak terbesar lah. Kita kena ikutlah mana-mana pun dah. Kalau hanya menghilangkan selai rambut atau satu kuku, fidyahnya 1 muk makan ni. Kata-kata 7 riyal lah macam kita bayar zakat terus dah. Inilah pilihan dalam membayar dam. Kalau ia telah memilih memberi makan, wajiblah membayar 1 sok. Atau dipilihnya puasa, wajiblah puasa.
berpuasa sehari terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Kalau menghilangkan 2 helai rambut atau 2 kuku, maka memberikan makanan 2 muk atau 2 sok atau berpuasa 2 hari. Dah. Jadi kalau 2 rambut tak kena dam 3 ke atas dah. 3 rambut ke atas maksudnya banyak lah dah. Ataupun buat 3 kara dah. Larangan-larangan ni kena dam dah. Jadi dam ni kalau hak lebih-lebih rambut banyak kau buat perkara yang kita kira kesalahan yang lebih besar daripada hak kena fidyah tu. 3 rambut banyak maksudnya banyak lah dah. Ataupun macam-macam dia kena 3 pilihan kita cerita sana. Pertama, sembelih kambing atau unta atau sak lembu dah. So, atau beri makan orang miskin, 2 dah. Dah. Beri makan orang miskin atau fakir dah. Ataupun memberi makan 60 orang miskin atau fakir sebanyak 3 sok dia kata dah. Atau 30 sok saya rasa dia. Pas setengah sok tabar darat ni 60 tu tadilah 3 sok 30 sok saja. Dan setiap orang mendapat setengah sok, jadi setengah darat 60 jadi 30 sok dah. Dan berpuasa 3 hari. Hak paling kurang hak debit sekali kalau sesok nak bayar 30 sok tak mampu, 60 hari tak mampu, maka puasa 3 hari dah. Jadi ada hak paling rendah dah. Puasa 3 hari. Boleh pilih lah. Gitulah kena faham dah. Kalau cabut sok kuku, 1 muk makan 7 riyal kata sangat. Itulah kita bayar denda 7 riyal saja fidyah tu kalau tak sampai banyak dah. Kalau sikit-sikit jika kena bayar fidyah. Kalau berat, kalau banyak campur 2-3 perkara maka kena bayar dam dah. Gitulah kita. Kalau dam tu benar-benar kesalahan besar berbeza-beza, dia kena dam pula berbeza-beza dah. Setakat tu saja. Lepas ni kita baca ke ni. Ketujuh apa ni? Panjang lagi kita ni. Kat ni ada dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdika. Subhanakallah walhamdika. Subhanakallah walhamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.